ada masa tuan-tuan solat tanpa wudu. Solat apa ni? Solat ihtiramul waktu. Hormat waktu lah bahasa kita tuan-tuan. Contoh tuan-tuan sangkut kita ni jalan jam tuan-tuan. Sangkut di lebuh raya mana-mana. Mengikut perangkaan biasanya tak macam tu. Tiba-tiba mengejut berlaku macam tu tuan-tuan. Kita duduk di bandar mana boleh jangka tuan-tuan. Dia tak kira hari. Tak kira hari apa. Kalau nak jam-jam tengok. Asal boleh jam jalan. Kalau macam tu macam mana? Kita sangkut di highway tuan-tuan. Tempat kita nak tuju jauh lagi. Kiri kanan kita semua kereta. Depan kita kereta, belakang kereta. Lambat tuan-tuan. Tengok pada jam. Sekarang dah masuk waktu zuhur ataupun waktu asar. Dah berlalu waktu asar. Tengok pada masa ni dengan perjalanan kita ni tuan-tuan, setengah jam baru 500 meter baru. Setengah jam. Waktunya tak lama nak masuk waktu maghrib. Surahnya jauh lagi. Stesen minyaknya jauh lagi nak berhenti. Maka tuan-tuan, Islam mengajar kita tu. Ni dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i, kita boleh sembahyang hormat waktu. Sekadar mana? Sekadar hormat waktu. Sembahyang atas kereta, tuan-tuan. Walaupun tak ada wudu. Hakikat solat ni sah tak? Tidak sah. Hakikat solat memang tidak sah. Pasal tak cukup syarat. Lepas tu, kadang-kadang tak menghadap kiblat pula, tuan-tuan. Bawa kereta nak menghadap kiblat mana? Contohnya, kita ke sana, kiblat ke sini. Kita bawa sini. Tu sekadar hormat waktu. Bacaan macam biasa, perbuatan sekadar yang termampu. Bacaan-bacaan dalam solat, masa kita bawa kereta tadi, macam biasa, perbuatan sekadar yang termampu, tuan-tuan. Kalau tak mampu, cukup dengan kita isyaratkan dia. Boleh? Pada tu hormat waktu. Kalaulah sampai tempat kita tuju tu masih dalam waktu, kita kena solat semula. Solat. Solat tu tuan-tuan, masih dalam waktu. Tapi kalau sampai tempat dituju tu masih dah habis waktu, dah masuk waktu maghrib tuan-tuan. Maka kena buat macam mana? Solat maghrib, lepas tu qada tuan-tuan. Qada. Berdosa tak kita qada masa tu? Tak berdosa ketika tu tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita sudah ingat kita masa tu tuan-tuan dalam keadaan darurah ketika. Banyaklah situasi dan tuan ada atas flight tu tuan-tuan, MH370. Tahu hilang mana tuan-tuan. Tak tahu pergi mana tuan-tuan. Wallahu a'lam, terserah pada Allah Subhanahu wa taala lah tuan-tuan. Tu kaedah tuan-tuan. Okey, seterusnya masuk waktu sembahyang. Syarat sah solat juga. Syarat sah tuan-tuan. Solat masuk waktu kalau kita sembahyang, belum masuk waktu tuan-tuan. Syarat masuk waktu ni tuan-tuan, nak menjadikan solat kita sah macam mana? Tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Lepas ni kita akan jumpa balik apa kita cerita malam ni. Ni baru pengenalan baru ni tuan-tuan. Jangan rasa risau. Sebab ni baru permulaan tuan-tuan. Masuk waktu. Syarat masuk waktu ni, kita tahu masuk waktu dengan yakin. Tak boleh dengan rasa syok. Masuk dah kod, ada kod. Anda tanya. Kod ada. Kita pun solat sekalipun dah confirm masuk waktu, kalau kita tak yakin masuk waktu tuan-tuan, dengan mana-mana petanda, dengan kecanggihan yang ada, kita tak dapat yakin ketika tu. Kita rasa kemungkinan masuk, kemungkinan tak masuk lagi. Kita was-was masa tu. Kita pun solat. Solat kita sah tak? Solat tidak sah. Walaupun secara hakikatnya waktu sudah masuk. Sekalipun dah masuk, memang confirm masuk, tapi pada kita rasa dah masuk belum ni? Dah masuk belum? Dia main tanda tanya lagi tuan-tuan. 50-50. Maka kalau kita solat ketika tu, sekalipun sudah masuk waktu, solat kita tetap tidak sah. Pasal apa? Pasal masuk waktu tuan-tuan, kita kena tahu masuk waktu dengan yakin tuan-tuan. Dalam kaedah usul fiqh tuan-tuan, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Apabila yakin tuan-tuan,
Dia tak akan berganjak dah tuan-tuan. Tidak akan lari pegangan kita dengan datang syok. Mana apabila syok tak yakin lagi tuan-tuan. Kita nak yakin tuan-tuan. Mari apa pun tu pegangan kita. Nak ajar kita. Terusnya kena menghadap kiblat dengan yakin juga tuan-tuan. Dengan yakin juga tuan-tuan. Ataupun tak boleh dengan yakin dengan petanda, kena ijtihad. Ijtihad ni selepas daripada kita tak tahu cara lain tuan-tuan. Dengan kompas tak ada, matahari pun dah tenggelam dah masuk waktu maghrib dah, pada zahirnya macam tu tuan-tuan. Contohnya sesat dalam hutan, jauh tu tuan-tuan dah. Tak tahu kiblat belah mana tuan-tuan. Kena ijtihad tau. Kena ijtihad tuan-tuan. Kita kena ambil zon qawi. Pegangan kita bergerak belah mana? Istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak, minta dengan Allah Ta'ala. Sekalipun kita tadi ada 3 orang, ijtihad lain-lain berlaku. Macam mana ni? Yang seorang ni dia berdoa pada Allah, istighfar pada Allah, berselawat pada Nabi dan tuan. Minta pertolongan Allah sebagai jalan tawasul, tunjuk kiblat yang betul tuan-tuan. Tiba-tiba orang pertama si A ni belah sana, si B belah mana? Berlawanan dengan si A belah sana. Pelik lah. Naik kereta sekali, sesat sekali, ijtihad lain-lain. Macam mana tu? Yang sisi pula macam mana? Orang ketiga belah sana pula. Kalau dia nak solat jemaah tuan-tuan macam mana? Dia tak boleh solat jemaah tuan-tuan dengan mana-mana pun antara 3 ni tuan. Kenapa? Kerana ijtihadnya lain-lain berlaku. Kalaulah yang si B ni ijtihad dia belah sana, tiba-tiba dia ikut yang si A ijtihad dia kiblat belah sana, maka tak sah solat si B. Pasal apa? Pasal bercanggah ijtihad. Tapi kalau sama tanpa muafakat, sendiri dia sendiri. Kalau sendiri-sendiri tak apa, sah. Kalaulah tanpa muafakat tuan-tuan, dia ijtihad tuan-tuan, ijtihad. Tiba-tiba naik belah sana, 2 orang naik belah sana, maka dia boleh 2 orang ni jadi imam seorang, jadi makmum seorang. Yang seorang ni, yang seorang hak ijtihad belah sana tuan-tuan, dia boleh solat tuan-tuan berseorangan dia tuan-tuan. Dia tak boleh berjemaah dengan orang yang 2 orang ni tuan-tuan. Nampak tu? Tu kaedah tuan-tuan. Tuan-tuan tak jumpa benda saya cerita di kedai kopi. Tuan-tuan dijumpa di pusat-pusat pengajian pondok tuan-tuan. Dalam perbincangan berkaitan dengan kaedah-kaedah fiqh tuan-tuan akan jumpa benda-benda gini tuan-tuan. Dalam kitab-kitab kecil biasa tuan-tuan tak akan jumpa juga benda gini. Dalam kitab-kitab yang besar-besar baru tuan-tuan jumpa. Contoh dalam kitab Iqna', dalam kitab Qalyubi wa Umairah, dalam kitab Mahalli, tuan-tuan jumpa benda lagi. Dalam kitab Majmu', ada banyak perbincangan yang menghalusi perkara-perkara seumpama. Saya pun bukan baca pun. Bukan baca tu. Pasal belajar. Siapa tukang baca? Tu guru baca. Nak baca macam mana tuan-tuan? Kitab Majmu' ni tuan-tuan panjang ni. Panjang ni tuan-tuan nak baca tuan-tuan. Kalau nak mengaji memang tak habis tuan-tuan. Nak mengaji panjang ni berapa jilid tuan-tuan? 21 jilid tak silap saya tu. Panjang. Hak kita mengaji kitab Munyatul Musalli nipis tuan-tuan. Tu pun dah 3 tahun setengah. Kalau panjang ni habis homework kita tuan-tuan, kitab tu tak habis lagi. Jawab dia tuan-tuan. Mengaji tetap kena, tak pernah mengaji sekalipun tuan-tuan, kitab belum habis kita jalan dulu. Tak apa. Tak apa, tak ada masalah tuan-tuan. Tu hak kita nak tuan-tuan. Biar kita mati dalam belajar tuan-tuan. Biar kita mati dalam belajar. Kan mati dalam belajar ni syahid tuan-tuan. Antara mati syahid tuan-tuan, mati dalam belajar tuan-tuan. Nabi pernah menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia seolah-olah di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Sehingga bila masuk? Sehingga dia balik. Sehingga dia balik sampai rumah tu baru putus. Dalam perjalanan mari, dalam perjalanan dia nak datang masjid, datang surau belajar. Perjalanan daripada rumah tu kira dia ada di jalan Allah.
Balik selagi mana dia belum sampai kat rumah, belum putus lagi pahala dia berjihad di jalan Allah. Nampak tu? Hebat tuan-tuan. Pahala belajar. Pahala belajar. Dalam satu hadis tuan-tuan, Nabi pernah masuk satu program tuan-tuan. Dalam satu program tuan-tuan, dalam satu masjid, ada satu kelompok dia tengah berzikir tuan-tuan, duk tengah munajat, duk tengah buat apa? Duk tengah bertafakur tu, satu kelompok tuan-tuan. Macam-macam lah hari ni, jahanana tu, apa macam-macam. Ada hari ni tuan-tuan. Lepas tu ada satu lagi kelompok tuan-tuan, dia buat apa tu? Dia buat macam kita. Dia buat apa ni? Dia tengah mengaji tuan-tuan. Dia tengah belajar. Nabi pergi duduk orang mana? Nabi pergi duduk orang mengaji tuan-tuan, orang belajar. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan berdepan dengan satu program di masjid tuan-tuan, kalau di surau kemungkinan orang tak buat sangat benda ni tuan-tuan, tak nampak sangat. Di surau orang tak solat sunat tahiyatul masjid tuan-tuan, kecuali yang taklid mazhab selain pada mazhab Syafi'i. Kalaulah diandaikan kuliah ni duduk di mana? Di Masjid Nurul Hidayah tuan-tuan, kampung Pandang di belakang tu, ataupun Masjid Jamil Al-Huda tuan-tuan, kampung Melayu. Kita pergi tuan-tuan, Nabi kata kamu masuk masjid sunat kita buat apa dulu? Solat sunat 2 rakaat. Tetapi solat sunat 2 rakaat ni tuan-tuan, bila mana berdepan dengan majlis ilmu, hak mana lebih aula? Solat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid ataupun duduk, terus duduk dalam majlis ilmu? Macam mana tuan? Duduk dalam majlis ilmu lebih aula daripada solat sunat tadi 2 rakaat tuan-tuan. Kata Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab Ihya Ulumuddin pun ada menyatakan perkara ni tuan-tuan. Kata Imam Ghazali dari segi sudut afdal kita terus duduk dalam majlis ilmu dan memadai ganti 2 rakaat solat sunat tahiyatul masjid tadi dengan ucapan apa benda? Dengan kalimah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali ataupun 4 kali. Tu Imam Ghazali punya pegangan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Bidayatul Hidayah, itu antara kitab yang paling senang. Kalau Ihya Ulumuddin panjang tuan-tuan, susah sikit. Kena buat macam tu tuan-tuan, kaedah ni. Okey. Seterusnya. Azan. Nak berhenti azan? Azan. Kita bagi laluan pada laman azan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Semua perkara tersebut adalah di luar daripada hakikat sembahyang, tetapi merupakan muqaddimah kepada menunaikan sembahyang yang mesti dilakukan bagi memastikan sembahyang tersebut sah. Syarat-syaratnya merupakan muqaddimah ataupun permulaan dalam kita mendirikan solat. Begitulah ibadah-ibadah lain pun sama juga. Ni contoh dibuat oleh pengarang kita ni sebagai contoh supaya kita faham syarat tu di mana tempat dia dan kedudukan dia tu macam mana. Hukumnya tetap wajib tuan-tuan seperti mana rukun, cuma tempatnya berbeza. Hukum dalam ibadah, syarat di luar ibadah ataupun sebagai muqaddimah amal ibadah. Seterusnya yang ketujuh, sunat. Istilah fiqh yang ketujuh, sunat ataupun disebut juga al-mandub. Sunat